Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Para penonton sekalian, terimalah tauqih khusus anda, FBR. Ya, terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih banyak-banyak. Selamat datang ke Fulus. Silakan duduk. Ahlan wa sahlan. Selamat bertemu kembali dalam program apa? Fulus. Alah, Sian. Ramai perempuan kat sini. Okey, kita akan bincangkan tentang indahnya perbankan Islamik. Sekejap saja lagi bersama tetamu kita dalam rancangan Fulus. Sekarang ini kita nak menjemput tetamu undangan kita. Sudah pastinya yang berbahagia Dr. Yasmin Hanani Muhammad Safian. Tepukan kepada doktor. Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Oh, panjangnya. Dan Syariah Komiti Affin Islamic Bank. Terima kasih kerana datang ke sini, doktor. Ya, sama-sama. Dan memang kalau doktor berada di dalam Syariah Komiti Affin itu, pastinya doktor dah pakar dah tentang apa yang dipanggil perbankan Islam dan juga konvensional. So, boleh tak doktor terangkan perbezaannya? Ya, sebenarnya ada yang mengatakan bahawa perbezaan antara perbankan Islam dan juga konvensional ni tak ada beza, sama saja. Betul. Tapi sebenarnya ia bukan setakat beza antara nama-nama sahaja, tapi ia adalah perbezaan antara syurga dan neraka. Sampai macam tu ya, sekali, sampai doktor. macam tu. Astagfirullahalazim. Sebab ia adalah perbezaan dari sudut dasar dan juga prinsip. Jadi perbezaannya memang fundamental, bukan main-main, bukan yang kata alah tak apa sama je, tak ada. Perbezaan yang ketara pertamanya adalah kerana perbankan konvensional ini dasar yang digunakan adalah interest based system. Jadi interest based system ini kerana kita mengetahui bahawa perbankan ataupun sistem institusi kewangan ini sebenarnya dia bersifat sebagai financial intermediary. Ya, dia beroperasi yang mana para pendeposit akan meletakkan duit di bank dan kemudian bank akan menggunakan duit-duit ini tadi untuk dilaburkan. Jadi secara asasnya pertukaran wang dengan wang ini bank akan mengenakan interest. Jadi interest ini ditarifkan dengan bahasa yang mudahnya ialah predetermined fix, yang mana kita boleh mengatakan keuntungan yang tetap yang bukan bersandarkan kepada perkongsian, perniagaan dan sebagainya. Kita letak duit, kita dapat interest. Kita pinjam duit pun kita kena interest. Dan interest ini adalah sesuatu yang tetap dan ada juga orang yang membezakan antara interest dan usury. Dengan apa? Usury. USURY. Yes. Mereka I know mengatakan bahawa sebenarnya interest dan usury ini dua-duanya diharamkan oleh semua agama samawi, iaitu agama Islam, agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Ada yang mengatakan bahawa tak, sebenarnya Tuhan hanya mengharamkan usury, iaitu pengambilan riba secara berganda-ganda, seperti yang disebut dalam surah Ali Imran. Tapi sebenarnya pengharaman riba di dalam Al-Quran adalah berperingkat, ya. Bukannya boleh ambil riba tapi sikit. Tapi sebenarnya riba itu sedikit ataupun banyak ia adalah haram. Qaliluhu wa kasiruhu haram. Bermakna perbankan konvensional ni untuk siapa? Adakah untuk non-Muslim semata-mata? Perbankan konvensional atau perbankan Islam? Konvensional. Sebenarnya konvensional ini hanya untuk orang bukan Islam, tetapi perbankan Islam ini terbuka untuk orang Islam dan juga bukan Islam sama saja. Saya dengar dan juga pelajar-pelajar kita kat sini pun penonton semua dengar juga. Tapi faham tu taklah berapa sangat. Tapi apa kata ada whiteboard dekat situ, doktor bolehkah nak terangkan apa-apa? Tu dia. Terima kasih Saudara Faizal. Kalau nak melukis pun suruh kita orang teka pun tak apa. No problem. Semua para penonton biasanya sekarang dalam umur-umur ni semua nak beli kereta ataupun beli rumah. Kan? Jadi kalau ni kita tulis konvensional.
Tak tahulah. Ini bukan perbankan yang Islamik lah. Kita katalah perbankan red bank, red ke yellow bank dan sebagainya. Kita datang sebagai seorang yelah baru mula kerja, nak beli kereta pun kan. Jadi itu Farid lah, itu Farid kepala macam tu. dia kena panjang lagi sebab dia tinggi kan. Okey. Jadi dia ingin membeli kereta. Jadi sekiranya perbankan konvensional, ya, perbankan konvensional akadnya dia terus membelikan kepada Farid. Contoh Farid dia nak beli kereta. Kereta apa je Cik Farid? Contohlah kereta Vios 76,000. Okey, bank akan memberikan pinjaman sebanyak 76,000. Okey, digunakan oleh Encik Farid dan Encik Farid menggunakan duit ini membeli kereta. Jadi di sini kontrak yang digunakan antara bank konvensional dan juga Encik Farid adalah kontrak hutang. Jadi Encik Farid dia pinjam 76,000. Lepas tu dia ada interest. Sekarang interest kereta berapa? Katalah 4% ataupun 5%. Katalah dia kena bayar totalnya 90,000. Jadi lebihan ini adalah disebut sebagai interest yang diharamkan. Kerana akad dia antara Encik Farid dan juga bank adalah akad hutang. Wow. Okey, itu konvensional dan Farid. Sekarang ni Islamik dan Faizal. Kalau konvensional Encik Farid, kalau yang Islamik Encik Faizal. Okey. Farid tu dia dah tersesat dah sikit tu. Saya ambil contoh lain pula. Kita guna akad contohnya sama nak beli kereta. Kita guna walaupun sekarang ni kita ada ijarah summa al-bai'. Contoh kereta sama macam Farid tadi tak nak ah. Tak nak. Okey, saya buat kereta dua tingkat. Tak apa. Itu macam bas lah pula. Okey, ini perbankan Islam. Perbankan Islam, okey, institusi kewangan Islam, bank Islam lah, apa-apa nama pun. Kemudian ini, okey, Encik Faizal ingin membeli kereta. Okay. Ya, kereta rambut sikit lah. Okey, membeli kereta dengan harga yang sama 76,000. Okey. Jadi, Encik Faizal pergi ke institusi perbankan, kata saya ingin membeli kereta sekian-sekian, tolong belikan untuk saya. Bank Islam akan membeli kereta ini dengan harga 76,000. Ya. Kemudian setelah diberi kereta ini dengan harga 76,000, ini kita gunakan konsep murabahah ataupun markup price. Bank akan beli secara tunai daripada dealer kereta. Kemudian sekarang kereta ini berpindah milik daripada dealer kepada syarikat kereta kepada bank. Dan bank akan menjual kereta ini tadi kepada Encik Faizal dengan harga 90,000 lah kata. Jadi Encik Faizal akan membayar kepada bank secara ansuran sebanyak 90,000. Jadi ini adalah disebut sebagai menggunakan akad murabahah. Ada lagi akad lain untuk pembiayaan kereta, tapi ini sebagai contoh yang menunjukkan dalam sistem perbankan Islam, bank, institusi kewangan Islam bertindak sebagai orang tengah. Orang tengah beli, contoh kita pergi pasar, kan? Kita pergi pasar dekat makcik tu dibeli dulu dekat pasar burung. Pasar burung Selayang ke pasar burung mana-mana lah, dan kemudian menjual kembali kepada kita dengan markup price, dan kita membayar kepada bank secara ansuran ataupun installment, yang mana kedua-dua kontrak ini adalah sah dan tidak menjadi masalah. Ya, itu dia. Faham tak semua? Yelah tu, tanya faham je kan. Okey, apa pun tepukan kepada ahli seni kita iaitu Dr. Yasmin. Sekali lagi di atas lukisan. Barulah nampak jelasnya bagaimana perbezaan antara konvensional dan juga Islamik ya doktor ya. Tapi adakah orang di luar sana jelas dengan perbezaan kedua-dua ini? Kita tanya mereka di luar sana. Jom. Saya pilih perbankan Islam sebab dia mengikut syarat, sebab kita tahu ke mana wang kita dilaburkan. Perbankan Islam kan dia berlandaskan syariat. Kira tak lari daripada inilah konsep Islam lah. Kalau bank Islam dia lebih, bagi saya sini, pendapat saya sini, dia lebih mengutamakan dia punya pelanggan berbanding dengan bank konvensional. Bank konvensional dia mungkin untuk keuntungan sendiri kot, riba tu untuk keuntungan syarikat mereka sendiri, syarikat perbankan tu sendiri. Itu lah bagi pendapat saya sendirilah. Baiklah, itu pandangan orang ramai tentang perbankan konvensional ataupun Islamik. Ya, tapi selepas ini apa pula pandangan artis kita? Seorang artis wanita yang popular lahir daripada pertandingan reality TV. Kembali selepas ini dalam Fulus.
Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita, tetapi bagaimana kita mengekalkannya. Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. I want to rebuild your home. Membantu mereka yang hilang tempat tinggal akibat bencana alam seperti tornado, ribut taufan, banjir, kebakaran dan lain-lain. Membina semula kehidupan dan memastikan mereka kembali tinggal di rumah bersama keluarga dalam tempoh 7 hari. Bersama Steve dan pasukannya dalam Disaster Guy setiap Sabtu jam 11 malam. My name is Steve Fraser, and I am the Disaster Guy. Kembali lagi menyaksikan Fulus dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Yasmin Hanani Muhammad Safian, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih doktor kerana masih lagi setia bersama dengan saya dan Fulus. Dan sekarang ini di sebelah doktor sekarang adalah seorang lagi muslimah yang cukup cantik bertudung hari ini. Alhamdulillah. Tepukan kepada Salma. Terima kasih. Yang anda lihat sebelum ni Salma dari program Reality Mentor, betul? Ya, betul. Sama, saya. Dan sekarang ni macam apa banyak aktif di mana? Di sini ke ataupun di negeri Sabah ke? Sama je. Sini pun ada, sana pun ada, Sabah pun ada. Sama ulang-alik lah. Ya, nak tanyalah apa yang Salma projek terbaru sekarang buat single ke? Sama ada single terbaru bertajuk Maafkan. Sekarang sama buat promotion dekat TV dan akan buat promosi dekat radio. So, daripada segi pemilihan Salma untuk membuka akaun bank tersebut, adakah Salma menitik beratkan konvensional ataupun Islamik? Sama memang lebih kepada Islamik lah. Of course, dari bank Islam sama ada, ataupun haji pun ada. Dan apa yang sama siap buat homework. Buat homework ni baguslah adik kita ni. Yelah, untuk menambah ilmu lagi. Oh, cikgu. Okey, sama memang mengikut syarat lah. Sebab terjamin keberkatan. Kita nak keberkatan, betul tak? Betul. Alhamdulillah. So, berbanding bank lain, kita tahu bank Islam, perbankan Islam sah-sah dia halal dan berkat. Betul. Okey, tapi daripada penerangan doktor yang pelukis kita tadi tu, dekat sana sebelah tengok tu 76 dan 90. Okay. Jadi kalau tengok itu perbankan Islam. Yang sebelum ni konvensional pun 76 90. Ada orang tanya saya doktor kan. Beza dia apa? Daripada segi figure tu sama juga kita kena bayar lebih kepada pihak bank. Betul. Kan dia pun memberikan dalam bentuk yang pinjaman juga. So jadi apa bezanya sebenarnya? Adakah daripada segi akad itu saja ataupun hanya istilah saja ditukarkan? Terima kasih saudara Faizal ya. Memang perbezaan ni tak ramai orang nampak beza kerana pertama kenapa? Manusia melihat kepada amount yang perlu dibayar. Kalau konvensional 96, perbankan Islam, bank Islam pun kena 96, maka sama saja. Tapi sebenarnya dia tak tahu akad itu yang membezakan. Kalau kita tengok dari sudut akad, bila mana akad ni dah ada beza. Kalau kita bayar 100 untuk perkhidmatan yang halal dan 100 untuk perkhidmatan yang haram, walaupun jumlahnya sama, tetapi kesannya bukan sahaja di dunia, malah juga di akhirat. Itu kesan pertama dari sudut kontrak secara umum ataupun general, jika kita boleh sentuh ya Salma ya. Perbezaan yang kedua ialah dari sudut peranan bank. Bank konvensional berperanan sebagai pemiutang. Okey, aku dah bagi kau 90,000, macam mana by hook or by crook kena bayar 120,000. Patah kaki ke, patah tulang ke, patah riuk ke, interest tetap berjalan dan you have to pay. Okay. Berbanding dengan sistem keuangan Islam yang mana pihak bank bertindak bukan sebagai alung, maklung, kaklung dan sebagainya. Sekadar memberikan hutang, tidak. Tetapi berperanan sebagai dalam kalau kita ikut kontrak murabahah, bank jadi tukang beli.
Tukang beli. Kalau kita nak buat rumah, bank akan jadi kontraktor. Dan dia akan suruh orang lain untuk buat. Jadi kat sini peranan bank sangat berbeza. Ya, dan ini adalah peranan yang memang tidak dimainkan oleh bank-bank konvensional. Dalam masa yang sama, sekiranya dalam bank-bank Islam ni, sekiranya ada default ataupun ada kesusahan, contohnya bapa tunggal, ibu tunggal mengalami kemalangan dan tidak boleh bekerja atas darurah yang benar-benar, dan kita akan lihat sekiranya genuine reason, kita boleh ada pertimbangan untuk kita kurangkan dan insya-Allah boleh dapat zakat pula. Jadi ini adalah asas-asas pertimbangan kemanusiaan yang sangat diambil kira dalam perbankan Islam. Sebelum ni sama pernah dengar contohnya lah, sama sebut nama bank ni Chong. Dia dengar macam Cina kan, tapi dia ada perbankan Islamik. Macam mana tu? Macam ketahu je bank tu. Kan? Macam mana nak tahu tu halal ke? Terima kasih Cik Salma. Contohnya bank tu namanya Chong Bank ataupun Mutusami Bank. Minta maaf kepada Chong Mutusami di luar sana. Sekadar menggunakan contoh. Dia gunakan nama Mutusami Islamic Bank. Kita pun confused. Sedang kalau kat Malaysia ni kalau convert nama kena tukar. Ni nama Mutusami Islamic Bank. So two different thing dan contradicting each other. So adakah sejauh mana kehalalan ke? Gitu nak kata. Jadi saya bagi contoh mudah je. Contoh kalau Salma pergi kopitiam. Okey, kopitiam Chong ada halal, kopitiam Chong tak ada halal. Jadi sebenarnya kat sini perbankan walaupun dimiliki oleh orang yang bukan Islam ataupun namanya resemble nama orang-orang bukan Islam, ia tidak menjadi masalah. Kerana menurut ketetapan dan peraturan bank negara, setiap perbankan institusi keuangan yang ingin membuat perbankan Islam harus mempunyai syariah komiti yang mana akan melihat dan memantau dan segalanya. Dia perlu mempunyai garis panduan, prosedur dan juga undang-undang yang perlu dipatuhi. Dalam masa yang sama harus memastikan semua produk-produknya adalah syariah compliant. Walaupun namanya itu tidak melambangkan keislaman, kan? Begitu. Jadi jangan ragu-ragulah kalau nama itu insya-Allah Islamik, selama mana bank itu berdaftar dengan Bank Negara Malaysia, insya-Allah tidak menjadi masalah. Kecuali kalau jelas itu bukan bank, kan? Contohnya pinjaman daripada Along ke Maklong dan sebagainya. Walaupun dia tulis Maklong Islamik. Saya tak tahu. Itu banyak tu sebenarnya. Sekarang kalau jenis personal loan pula, pinjaman peribadi, doktor. Macam mana? Kita kena tengok benda ni juga ke Islamik ataupun konvensional? Institusi kewangan Islam ni kita perlu lihat semua. Biasanya kalau untuk individu ni kita ada beberapa jenis untuk pembiayaan. Antaranya ialah personal loan ataupun tadi kalau kita nak beli kereta ataupun pembiayaan perumahan. Untuk personal loan ini kita harus wajib kalau saya boleh kata, tapi hukum ni berat. Saya kalau orang tanya antara soalan matematik dengan soalan hukum, saya lebih suka orang tanya soalan matematik. Sebab matematik 2 + 2 4. Tapi soalan hukum ni berat. Tapi kalau saya boleh kata wajib, memang tak boleh. Haram gunakan personal loan yang bukan Islam. Memang tak boleh lah. Jadi banyak bank-bank sekarang menawarkan personal loan secara Islamik, sama ada menggunakan kaedah ujrah ataupun menggunakan kaedah tawaruk dan sebagainya. Ya, baik. Tapi ada juga, dia bukannya hutang tetapi adalah pembiayaan. Ada juga yang jenis macam susahlah kalau aku dapatkan loan daripada bank ni, macam-macam proses dia tanya itu ini, dia membebankan. Tapi kalau jumpa yang tepi jalan yang letak stiker tu kan, pinjaman peribadi Islamik kan. Dalam masa berapa tahun ataupun dia akan bagi satu jumlah yang besar, lagi senang. Tapi so far kalau Along tu memang tak Islamik lah. Ya. Salma tak pernah daripada Along Belum lagi Belum lagi. Okey, kita akan terus berbicara tentang takkan. indahnya perbankan Islamik sebentar lagi, dan kita berehat dulu kembali dalam Fulus. Setiap dari kita punya cita-cita dari saat kita dilahirkan. Umpama kanvas putih, bagaimana cara hidup kita dicorakkan? Namun, hidup bukan sekadar cita-cita.
Tetapi, bagaimana kita mengekalkannya? Mari kita corakkan kanvas putih itu bersama. Demi masa hadapan yang gemilang, kami teguh bersama anda. Mengiringi setiap langkah dan cita-cita dalam kehidupan yang bersyariat. Affin Islamic, perbankan tanpa batasan. So maknanya kalau kita lihat dalam agama ni ada kaedah dia suka buka lorong, buka jalan, buka ruang. Tapi dalam masa sama ada satu kaedah namanya sadduz zara'i. Kita kena tutup ruang-ruang yang dan lah kalau nak cerita pasal rasuah ke, nak cerita pasal kejahatan-kejahatan. Bagaimana yang kita tahu kita perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu dan apabila kita skip sesuatu prosedur tu nak menyenangkan kerja kita, kita bayar orang tu, itu adalah rasuah. Kau buat lah. Kembali lagi dalam Fulus dan hari ini kita memperkatakan tentang indahnya perbankan Islam. Dr. Yasmin Hanani masih lagi bersama dengan kita dan juga Salma. Tepukan kepada mereka berdua. Oh, kalau tepuk macam tu Okey, kita nak ni apa Salma mungkin ada beberapa soalan lagi yang nak ditanyakan kepada doktor tentang perbankan. Saya nampak muka awak tu macam timbul tanya-tanya. Silakan. Okey, tentang bank Islam, sama menggunakan bank Islam tapi ada yang ada orang di luar sana tak gunakan sebab faedahnya rendah. Faedah tahunan rendah. Okey. Sebenarnya dalam bank-bank Islam tidak ada faedah. Sebab faedah ni ialah sesuatu yang resemble interest which is haram. Jadi sebenarnya kalau kenapa kita tak mahu menyimpan dalam bank Islam, bank-bank Islam ini kerana faedahnya rendah. Pertama kita kena perlu tahu sekiranya kita menyimpan wang di dalam bank dengan menggunakan konsep contohnya kita simpan secara saving account ataupun menggunakan current account ataupun sebagainya, konsep yang digunakan biasanya adalah konsep wadiah yadut dhamanah. Jadi konsep wadiah ini sebenarnya adalah kita mohon bank supaya simpan duit kita katalah 10 juta. Okey, dan kemudian bank dia akan kembalikan balik duit kita tu sebanyak 10 juta juga. Bank-bank Islam tidak boleh meletakkan, okey sila simpan dengan saya, anda akan dapat 5% interest setiap bulan. Tidak boleh. Ia adalah satu kesalahan yang mana ia adalah dikira sebagai riba. Tetapi apa yang berlaku dalam perbankan Islam, biasanya bila kita letak deposit, bank akan guna duit tu. Bank akan gunakan duit itu, bank akan invest, gunakan dalam business, aktiviti dan sebagainya. Dan kemudian bank akan kebiasaannya akan mendapat untung. Tetapi tidak boleh disyaratkan masa mula-mula tu sebab bank dapat untung, bank kena bagi 5%. Tak boleh. Tetapi bank dia baik hati, mungkin dia nak bagi, disebut itu sebagai hibah. Hibah ini iaitu hadiah yang mana akan diberikan setiap bulan. Tetapi kita tidak boleh menjanjikan kepada you are my future customer, saya janji 5%. Tak boleh. Sebab dalam Islam, perniagaan tidak boleh dijamin. Kerana tidak ada perniagaan yang boleh dijamin dan sebarang jaminan ataupun hadiah atas konsep wadiah itu tadi boleh dikira sebagai riba. Okey, itu jelas sekali. Tapi sekarang ni kita nak buka soalan kita kepada penonton-penonton di studio pula. Siapa yang sudi bertanya? Silakan. Soalan saya, kawan saya ada cakap kat saya, pembiayaan perumahan di bank Islam lebih tinggi daripada pembiayaan perumahan di bank konvensional. So, apa kelebihan pembiayaan perumahan di bank Islam berbanding bank konvensional? Ya, saya pun selalu dengar macam tu juga katanya kan. Jumlah yang kita perlu bayar balik tu selalunya lebih tinggi daripada konvensional. Dan daripada situ mungkinlah mereka rasa agak membebankan. So macam mana doktor? Dahulu bank-bank Islam menggunakan fixed rate yang mana dia tetap. Sekarang ini bank membiayai pembiayaan perumahan adalah menggunakan berasaskan BFR. Jadi BFR ini adalah berasaskan base lending rate yang mana digunakan oleh bank-bank konvensional. Keuntungan mengambil pembiayaan perumahan bersama bank-bank Islam ini kerana yang dilihat tinggi itu adalah ceiling rate. Tetapi sekiranya tahun itu ataupun bulan tersebut rate adalah rendah, maka perbankan Islam akan menurunkan rate kita.
Jadi penurunan ini akan kita mendapat faedah yang mana bank akan memberikan ibrah ataupun dipanggil sebagai rebate. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan. Tetapi contohlah dalam keadaan ketika mana rate itu lebih tinggi daripada 12% tadi, bank tak boleh buat apa-apa sebab dia dah fix dekat situ. Lebih untung. Sedangkan bank konvensional dia floating. Kalau lebih 12 ke, lebih 14 ke, dia boleh ikut rate yang lebih tinggi. Ya, itu dia. Okey, yang kedua silakan. Bolehkah institusi kewangan Islam menerima permintaan pelanggan untuk mendepositkan cek yang dikeluarkan oleh syarikat perjudian yang menyatakan dengan jelas nama syarikat perjudian ke dalam akaun pelanggan? Kita tengok servis ataupun produk yang ditawarkan. Secara umumnya, sekiranya pelanggan meminta untuk meletakkan deposit ataupun wang ke dalam akaun bank, kebiasaannya perbankan Islam akan menerima. Kita tak lihat sebab duit itu datang daripada mana, kita tak tanya. Sebab dia adalah duit. Dan konsep dia adalah kita sebagai menyimpan dan kita tidak membantu untuk membangunkan lagi perjudian ataupun pendapatan itu tadi. Sebab konsep seterusnya, kalau kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi tidak boleh kita menolong dalam hal ehwal maksiat dan juga bukan ketaatan kepada Allah. Contohnya, kalau contoh tadi, dia letak kat bank dan kemudian bank keluarkan pula cek kepada kasino sekian-sekian dan sebagainya. Jadi kita seolah-olah kita telah membantu kasino tersebut mengembangkan lagi empayar perniagaan, itu tidak boleh. Tetapi secara untuk deposit tidak menjadi masalah. Kita pun sebenarnya di bawah akta pengubahan wang haram, kita bank bukan sahaja daripada kasino. Kalau bank-bank konvensional pun dia akan lihat dari mana sumber wang ni tadi. Kalau sumber itu untuk membiayai Terrorism Act contohnya, pun bank tidak akan mengambil. Jadi kalau bank Islam ni pun kita pun tertakluk juga di bawah akta yang sama. Kepada anda yang sedang menonton di rumah pula, kita ada soalan yang berbentuk mingguan dan juga terkumpul untuk anda saksikan pada minggu ini. Jom kita tengok soalannya. Baik, sebelum kita mengakhiri program Fulus pada minggu ini, mungkin ada sesuatu daripada Salma yang nak diperkatakan kepada penonton-penonton. Silakan. Okey, di sini sama dapat menimba ilmu sikitlah tentang Islam, perbankan Islam, dan sama sarankan kepada orang di luar sana agar kita ambillah yang mana halal, kan? Yang mana berkat. Ya. InsyaAllah. Betul. Tetapi doktor, sebagai kesimpulannya, saya juga nak tanya doktor, cabaran untuk kita mendidik masyarakat kita terutamanya golongan Islam lah tentang perbankan Islamik ini kan, sebab masih ada majoriti di luar sana yang tidak kisah tentang apa yang dipanggil Islamik. Kepada yang tidak kisah tu perlulah ambil kisah. Jadi sebab ia bukan antara sekadar nama sahaja, tapi perbezaan antara syurga dan neraka. Kan? Jadi kalau dulu mungkin satu lagi salah faham, orang ingat kalau perbankan Islam tu bank Islam saja yang putih merah tu. Tapi sekarang ni dah banyak dah bank-bank Islam, apa saja nama. Even kalau kita pergi overseas pun boleh, tidak ada masalah. Kita pergi, saya nak buka Islamic account, insya-Allah tidak ada masalah. Tapi sebenarnya juga poin saya yang terakhir, ia antara nak dan tidak. Syurga di sana, neraka di sana, kita yang pilih. Surga ada di depanmu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita. Tepukan kepada Dr. Yasmin dan juga Salma. InsyaAllah kita akan terus bersama dengan anda hari Jumaat jam 9 malam di TV Al-Hijrah untuk program Fulus. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Over to you, 30 sen. Assalamualaikum. Rasa tak berupaya, hidup sendirian, tiada pembela, segalanya suram, bagai malam yang kelam, tiada bantuan, tiada
putus asa, kerana Allah bersamamu. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalannya. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Afin Bank dan Afin Islamic.